Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin di dalam bab Karamatil Aulia. Karamatil Aulia artinya keramat, kemuliaan para wali. Babu Karamatil Aulia wa fadlihim, dan kelebihan wali-wali Allah. Sambungan cerita kita pada kali ini dalam hadis yang ke-1507, hadis yang ke-1507. Dalam terjemahan ni muka surat 512, iaitulah bab kelebihan Abdullah bin Haram. Nama dia Abdullah bin Haram. Tulis nama tajuk dia. Hadis yang ke-1507, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala lamma hadarat Uhudun da'ani abi min al-laili faqal ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghaira nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa inna alayya daynan faqdi wastawsi bi akhawatika khaira fa asbahna fa kana awwala qatilin wa dafantu ma'ahu akhar fi qabrih thumma lam tatib nafsi an atrukahu ma'a akhar fastakhrajtuhu ba'da 6 ashhurin fa idza huwa kayawma wada'tuhu ghaira uzunihi faj'altuhu fi qabrin ala hidatin. Rawahul Bukhari. Artinya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dua beranak ni sahabat belaka, hebat belaka, orang Madinah. Rumah dia, rumah Jabir ni sebelah Jabal Silak, ataupun kalau orang gimana sekarang ni tepat perang parit, perang Khandak. Kita mari daripada Kiblatin sampai dekat Masjid Khandak, ke kanan ada satu tempat nama dia Bani Haram. Ini jadi kata di Jabir, ketika terjadi perang Uhud, maknanya pada malam nak pergi Uhud tu apa jadi, ayahku, ayah dia nama apa? Abdullah bin Haram, tanda nama tu, memanggilku pada suatu malam dan berkata, jadi nak pergi Uhud dah ni, ayah dia kata apa? Tengok ni, ini dia panggil karamat. Keramat Allah Ta'ala beri kepada Abdullah bin Haram, seorang sahabat yang begitu hebat ini. Allah Ta'ala beri isyarat yang dia ni akan mati syahid dalam peperangan Uhud. Kata di Abdullah bin Haram, aku merasa bahawa aku akan menjadi korban pertama, syahid pertama yang terbunuh dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanda itu. Yang pertama dia boleh tahu kepada anak dia, dia ni orang yang pertama akan mati syahid dalam peperangan Uhud. Yang kedua, dan sungguhnya aku tidak meninggalkan sesuatu yang lebih berharga kepadamu melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata di ayah dia Jabir, aku tak tinggal orang yang sangat aku sayangi, yang sangat berharga lain daripadamu. Sebab Jabir ni anak laki-laki dia, yang lain-lain itu perempuan. Maka dia kata, mulah orang yang sangat berharga dalam hidup aku ni selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak boleh nak banding dah lah. Mana lepas pada Nabi, mung aku sayang. Jadi ayah kalau kata lagu ni ke anak, anak tak mau ambil peduli ke ayah lagi ke? Berat kita tak?
Ayah dia kata, aku juga mempunyai hutang, maka tunaikanlah. Aku tinggal hutang banyak ni, tapi nak pergi apa membayar hutang aku. Dan berbuat baiklah terhadap adik-beradik perempuanmu. Aku tinggal adik-beradik perempuanmu ramai tu, jaga baik-baik. Allahu Akbar. Itu pesanan Abdullah bin Haram kepada anak dia Jabir. Ketika memasuki waktu pagi, kata dia Jabir, esoknya waktu peperangan Uhud berlaku, aku dapati bahawa beliau, ayahnya, menjadi orang yang pertama syahid, orang yang pertama sekali mati syahid. Apa yang dia sebut semalam memang terjadi. Lalu aku menguburnya dengan mayat yang lain dalam satu lubang. Jadi dalam peperangan Uhud ni mati syahid 70 orang. 70 orang sahabat syahid. Sebab apa? Sebab tentera pemanah yang Nabi kita letak di atas jabal rumah, dan Nabi beri arahan supaya jangan tinggalkan bukit ini, walau apa terjadi. Mereka tinggal tapak. Ketika itu Khalid bin Walid masih lagi belum Islam. Dia pecahkan kubu pertahanan Islam, dia rempuh masuk, yang menyebabkan tentera pemanah 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu pecah. Maka tentera Islam pecah, kubu pertahanan telah dirempuh oleh Khalid. Ketika itu berlaku peperangan yang sengit, maka berlaku Nabi kita berdarah muka dia. Hamzah bin Abdul Muttalib mati syahid di tepi paya, dan Abdullah bin Haram di antara orang yang pertama syahid pada hari itu. Jadi oleh kerana ramai 70 orang, maka dia galinya satu lubang, letak beberapa orang. Jadi kata Jabir, selepas 6 bulan dari hari itu, lam tatib nafsi, lepas pada 6 bulan aku rasa tak tenang lah hidup ke bumi ayah ni sekali dengan orang lain. Dia pergi buka kubur, subhanallah. Maka selepas 6 bulan dari hari itu, aku keluarkan jasadnya. Dia pergi buka semula kubur ayah dia, dia gali tempat lain nak letak seorang. Apa jadi? Aku lihat keadaannya masih sama seperti ketika aku kuburkan, subhanallah. 6 bulan dikebumikan, mayat dia sama seperti hari dikuburkan, mana tak dimakan oleh tanah, kecuali telinganya. Di telinganya sikit ada kesan. Lalu aku menguburkan jasadnya secara bersendirian. Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Bukhari. Cerita ni sangat menarik para jemaah sekalian, kita ceritalah. Mendengar cerita-cerita macam ni membangkitkan semangat kita untuk perjuangan Islam, dan juga dalam beberapa sikap yang lain. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kemuliaan karamat Abdullah bin Haram. Allah beri kepada dia dapat kesan yang dia ni akan mati syahid, subhanallah. Kemudian mayat dia tak terusik, tak hancur. Bukan dia saja, ada lagi seorang sahabat lain Nabi, nama dia Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, juga syahid dalam peperangan Uhud. Jadi mayat dia dikebumikan di tempat dia syahid, di tepi paya. Kalau kita pergi ke Uhud hari ini, sebelah masjid, binaan baru masjid tu. Pada tahun, tanda ni pelajar kita tanda, Uhud berlaku pada Syawal 3 Hijrah. Tahun yang kedua Badar, yang ketiga Uhud. Tahun 46, artinya sudah berapa tahun syahid? Sudah 43 tahun syahid. Berlaku banjir di tepi Uhud yang menyebabkan kaki Sayyidina Hamzah terjolok keluar kaki, subhanallah. Sahabat-sahabat yang masih hidup tengok, dia kata hazihi qadamu Hamzah, ini kaki Hamzah ni terjolok keluar daripada kubur. Jabir tadi baru 6 bulan dia buka mayat ayah dia, tak hancur. Yang ni 43 tahun syahid, mayat dia kaki keluar waktu dikorek oleh air,
masih lagi seperti itu. Subhanallah. Itulah kelebihan mati syahid kan. Baik. Jadi Jabir ni ayah dia tinggal hutang banyak. Panjanglah cerita hutang ni. Cuma yang nak ceritanya, Jabir radhiyallahu anhu seorang anak yang patuh kepada ayah. Bila ayah dia kata, mulah orang yang paling mulia yang aku tinggalkan dan jaga adik-adikmu, maka Jabir telah mengahwini seorang janda, seorang perempuan janda. Jabir muda. Bila Nabi tengok Jabir ni nampak ceria sikit, Nabi tanya dia, halla tazawwaj? Jabir, mau kahwin ke? Jawab dia, ya Rasulullah, saya dah kahwin. Nabi kata, bikran am sayyiban? Anak dara ke janda? Jabir kata Jabir, sayyiban, saya kahwin dengan janda Rasulullah, kahwin orang dah berumur dah. Nabi kata apa? Fahalla tazawwajta bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Nabi kata, kenapa kamu tak kahwin anak dara? Kamu boleh bermanja-manja dengan dia, suka-suka bual-bual dengan dia. Jadi Nabi galakkan, kalau kahwin yang pertama ni, kahwinlah dengan sama-sama dengan anak dara dulu. Sebab yang janda ni bukan tak boleh kahwin, tapi dia ada zikrayat lama, dia sudah ada memori lama bagi dia. Mungkin kalau buat perbandingan, dia kata lagu ni hak dulu kemah lagi tak? Jadi masalah. Tidak jadi masalah, cumanya digalakkan. Baik. Apa dalam cerita Jabir ni, Jabir beri jawapan yang cukup mantap. Faqala ya Rasulullah, inna abi taraka akhawat, ayah saya telah meninggalkan adik-adik perempuan yang budak-budak lagi. Jadi kalau saya ambil hak muda juga, mungkin kau duk balah ya berebut dapur. Jadi baiklah ambil yang sudah berumur, mudah-mudahan kakak ni boleh mendidik adik-adik. Subhanallah. Ini korban. Seorang abang berkorban untuk menjaga adik-adik. Subhanallah. Banyak kita ceritakan. Jadi hadis Jabir ini dalam Bukhari. Maka Jabir radhiyallahu anhu hebat. Ayah dia juga Abdullah bin Haram juga karamat. Allah Ta'ala beri pada dia dapat kesan yang dia akan mati syahid, dan juga dia mayat-mayat dia tidak hancur. Kita pindah kepada cerita lain pula, iaitulah cerita dua orang sahabat Usaid. Tanda nama sahabat ini, nama dia Usaid bin Hudhair dengan Abbad bin Bishr. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna rajulaini min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indin nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja min indin nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimatin wa ma'ahuma mislul misbahaini baina aydihima falamma iftaraqa sara ma'a kulli wahidin minhuma wahidun hatta ata ahlahu. Rawahu al-Bukhari min turuqin wa fi ba'dihha anna ar-rajulaini Usaid bin Hudhair wa Abbad ibn Bishr. Terjemahannya daripada Anas bahawa dua orang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma keluar dari rumah Nabi. Jadi dua orang ni mari rumah Nabi nak balik. Mana habis dia kuliah, habis dia belajar dengan Nabi, dia nak balik rumah dia. Pada malam muslim, lailatin muslimatin, gelap gelita, malam gelap. Maka mereka membawa dua lampu. Subhanallah. Bila dia keluar daripada rumah, seolah-olah dua lampu sedang berjalan sekali dengan dia. Ketika mereka berpisah, tiba-tiba setiap seorang dari mereka ditemani oleh satu lampu. Bila Usaid pergi kat ni, Abbad ni kat ni, lampu tu jalan sorang-sorang, jadi satu seorang pula. Tak ada lampu pun, cerah depan dia. Ini cerah. Mana Allah Ta'ala bagi, siapa dia mari nyalakan lampu, malaikat mari pasang lampu, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Sehingga sampai ke rumah mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan sebahagian jalannya menceritakan dua orang itu ialah Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bishr. Ambil ni, siapa nak dapat anak saya dua ni bernama Usaid, cantik nama Usaid ataupun Abbad.
Jadi kata di para ulama syarah hadis ni kata apa? Ini menunjukkan kepada karamat kemuliaan dua orang sahabat ini. Macam mana dia boleh berjalan, Allah Ta'ala nyalakan lampu dia. Itu semua kelebihan-kelebihan yang Tuhan beri kepada mereka, yang kita tak boleh engkar, yang kita tak boleh nak nafikan. Inilah dia panggil manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mempercayai adanya karamat. Cuma kalau karamat itu dijaja-jaja, digembar-gemburkan untuk menarik minat, menarik peminat, nak suruh orang puja taksub pada, ini yang jadi persoalan hari ni. Ramai orang mengaku dia ni karamat, anak-anak murid pula Masya Allah cerita kepada kita pelik-pelik. Wallahu alam, kita nak sah pun payah, tak nak sah pun payah. Jadi dalam karamat ini ada dua kategori. Sama ada dia panggil karamat hissiyah, benda tu jadi sungguh, nampak benda tu, makanan sikit jadi banyak, orang ramai makanan tak banyak tapi cukup, berlaku. Ataupun dia panggil nur, dalam cerita kita ni nur yang hakiki macam cerita ni, lampu nyala. Ataupun dia panggil nur maknawi, cahaya dari sudut maknawinya, di mana kita tengok sebahagian daripada ulama Allah Ta'ala buka kepada dia pembukaan ilmu yang begitu luas. Dia boleh bercakap dalam semua bidang, nampak nur cahaya di muka dia, kata-kata dia memang orang panggil macam mutiara yang keluar, bercakap dalam keadaan yang begitu kita dengar seronok. Kadang-kadang orang ni tak perlu bertempik cakap. Ada setengah orang ni kalau berceramah kat bertempik, no, merah muka-muka, ni cakap slow je tapi masuk dalam hati orang. Ini dia panggil nur. Cuma kita kena ingatlah, anak-anak kita ni, pelajar-pelajar kena ingat bahawa kata sebagai kata-kata masyhur guru Imam Syafi'i kata, al-ilmu nur. Ilmu Allah Ta'ala nak beri ke dalam dada kita tu cahaya, nur. Fa inna nur la yuhda li 'asi. Cahaya Allah Ta'ala ini tidak diberi kepada orang derhaka, orang maksiat. Subhanallah. Kita nampak hari ini para jemaah sekalian, dua orang sahabat belajar sama-sama, sama-sama excellent, sama-sama mumtaz dia punya apa ni, peperiksaan. Tapi Masya Allah, hak ni balik mendapat sambutan, orang nak dengar dia bercakap, kata-kata dia diamin oleh orang, yang seorang lagi tak ada siapa hirau dengan dia. Hebat, jawatan besar, tapi orang tak percaya sebab cahaya tak ada. Cahaya ni kita nak ambil di mana? Ambil waktu kita belajar ni betul-betul, iaitulah warak dalam belajar. Ini yang kita takut hari ni. Bila kita belajar tidak warak, yang menyebabkan ilmu yang kita dapat tidak ada cahaya yang menyinari hati kita. Jadi ilmu itu membebankan kita ada, bukan memberi cahaya kepada kita. Subhanallah. Hadis yang terakhir dalam bab ini hadis yang panjang. Hadis ini anda baca sikit mukadimah, lepas kita terus pergi kepada terjemahan dia. Panjang ni. Iaitulah hadis karamat ataupun dia panggil kelebihan beberapa orang sahabat. Di antara yang disebut dalam sini iaitulah Khubayb bin Adi, Asim bin Thabit, dan sahabat-sahabat dia. Sahabat-sahabat dia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrata rahtin ainan sariyatan wa amara alaihim Asim ibn Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu ila akhir al-hadis. Tengok terjemahan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 10 kelompok, 10 orang untuk berperang dan memimpin. Bukan lagi berperang pun, dia panggil ainan. Mana ainan ni macam pengintip lah, nak pergi mengintip orang kafir. Pasal tu dia tak pergi ramai. Sariyah ni Nabi sendiri tak pergi. Dan yang menjadi ketua mereka iaitulah Asim bin Thabit al-Ansari. Asim bin Thabit al-Ansari jadi ketua.
Mereka bergerak meninggalkan Madinah sehingga ketika sampai di Had'ah. Nama satu tempat Al-Had'ati. Di mana tempat ini? Di antara Usfan dengan Mekah. Usfan ni jarak di antara Usfan dengan Mekah lebih kurang 80 km jarak dia. Jadi dia ni lepas pada Usfan, di antara Usfan dengan Mekah ni Al-Had'ati. Satu desa, satu kampung dari suku Huzail disebut dengan nama Bani Lahyan. Nama tempat tu dia panggil Bani Lahyan. Sampai hari ni pun ada Al-Lahyani, masih ada lagi kabilah di sana. Mereka mengerahkan 100 orang pemanah lalu mengejar rombongan sahabat tadi dengan menelusuri jejak mereka. Sudah, puak kafir hantar 100 orang, sahabat ni ada 10. Hak 100 ni pula pakar bagai panah. Ketika Asim dan pasukannya merasakan kehadiran musuh, mereka segera mencari tempat berlindung, lalu musuh pun mengepung tempat itu. Jadi musuh kepung tempat, bukit tempat dia duduk. Mereka berkata, menyerahlah dan serahkan diri kamu, kamu akan diberikan jaminan keselamatan dan perjanjian bahawa kami tidak akan membunuh seorang pun dari kamu. Tengok. Jadi bila mereka dikepung, puak-puak kafir ni buat isytihar bahawa kalau kamu serah diri, kita tak bunuh kamu. Serah diri, tak bunuh. Jadi ketua mereka Asim berkata, Asim kata apa? Aku sekali-kali tidak akan menyerah. Aku tak akan serah diri berdasarkan jaminan orang kafir. Jadi Asim kata aku tak akan serah diri. Bahaya ni. Kata di Asim, ayyuhal qaum amma ana fala anzilu ala zimmati kafir. Berjanji orang kafir tak boleh percaya. Tak boleh percaya. Kalau kita nak berkawan dengan dia dalam beberapa isu, bolehlah. Tapi kalau nampak dia mula belok, jangan duduk percaya. Ini masalah orang kafir, gitulah perangai dia. Apa jadi? Mereka berdoa, ya Allah, sampaikan khabar tentang kami kepada Nabi-Mu. Sampaikan khabar kami, dia sampaikan Nabi SAW. Para musuh melempar mereka dengan panah. Jadi musuh pun tengok Asim tak berganjak, tak turun, maka dipanah Asim dan membunuh Asim radhiyallahu anhu. Bila bunuh apa jadi? Asim dah mati, 6 orang lagi pun berlawan, tinggal lagi 3 orang. Hak 3 orang ni kata, nak buat apa lagi kita? Apa lagi kita nak buat? Tak ada dah, kita tinggal 3 orang ni dah. Apa jadi? Dan 3 orang lagi, iaitulah Khubayb bin Adi, tanda nama Zaid ibn Dithinnah, dan seorang lagi. Khubayb bin Adi, Zaid ibn Dithinnah, dan seorang lagi. Wa rajulun akhar. Ketika mereka telah menguasai ketiga orang sahabat tadi, sahabat ni turun, serah diri. Kita tengok, mereka kata tak nak bunuh, tengok apa jadi. Bila dia turun, mereka melepaskan tali-tali busur mereka dan kemudian mengikat mereka bertiga. Turun, kena tangkap, kena ikat, habis. Tadi janji nak baik-baik kan. Orang ketiga dari sahabat tadi berkata, ini adalah pengkhianatan yang pertama. Tengok, patutlah Asim tak nak turun, memang khianat, ikat dah kita. Demi Allah, aku tidak akan ikut kamu. Sesungguhnya aku ingin meniru mereka, maksudnya mereka akan mati dibunuh oleh musuh, mana aku tak akan ikut dia. Para musuh tadi mengheretnya dan maksanya, tapi dia tetap tidak mau ikut. Mereka akhirnya membunuhnya. Jadi seorang itu tak pergi, kena bunuh. Kemudian mereka membawa Khubayb dan Zaid ibn Dithinnah sehingga mereka menjualnya di Mekah setelah terjadi perang Badar. Jadi 2 orang ni dihantar ke Mekah selepas perang Badar berlaku tu, dijual di Mekah. Mereka telah membeli Khubayb, dan adalah mereka yang beli Khubayb ialah Bani Haris ibnu Amir ibnu Naufal ibn Abdul Manaf, dan Khubayb adalah pembunuh Al-Haris dalam perang Badar.
Jadi orang Mekah sudah ada dendam terhadap Khubayb, sebab dia bunuh Al-Haris dalam perang Badar ni, dia telah bunuh. Jadi buat-buat ni dia kata ni pembunuh keluarga kita, dapat kita beli sekarang, kita seksa dia. Maka tinggallah Khubayb selama beberapa bulan, selama bulan-bulan haram sebagai tawanan mereka, sehingga akhirnya mereka berpakat untuk membunuhnya. Jadi waktu nak Khubayb duduk diam-diam tu, dia meminjam pisau dari beberapa anak gadis Al-Haris untuk mencukur bulunya. Jadi tengah dia jadi tawanan dia kata pinjam pisau boleh nak cukur bulu-bulu yang ada ni lah. Dan dia pun dipinjamkan pisau cukur itu. Seorang kanak-kanak lari mendatanginya ketika ibunya sedang lengah. Ibu kepada kanak-kanak itu mendapati anaknya sedang berada dalam pangkuan Khubayb yang sedang memegang pisau. Sudah. Jadi dia pinjam pisau nak cukur bulu. Tiba-tiba anak kepada kumpulan ni mari duduk main kat dia, duduk atas riba. Pisau kat tangan, duduk atas riba. Mak dia tengok, wah, terkejut besar. Sudahlah, anak aku kena sembelih lah. Jadi wajah ibu itu pucat ketakutan yang segera diketahui oleh Khubayb. Mak dia pucat. Khubayb berkata, apakah kamu takut kepadaku bahawa aku akan membunuh anak ini? Kamu takut aku bunuh budak ni ke? Dia kata, bertenanglah, aku tidak akan melakukannya. Tak apa, aku bukan nyawa jahat. Jadi kata di wanita tadi, demi Allah, aku tidak pernah melihat tawanan sebaik Khubayb. Baik orang ni, demi Allah, aku pernah melihatnya suatu hari sedang memakan setangkai anggur di tangannya, padahal tangannya dalam keadaan terikat rantai. Dan di Mekah pula tidak terdapat buah anggur. Ini ceritanya keramat Khubayb. Jadi wanita tadi yang beri pinjam pisau kepada dia, tiba-tiba anak dia duduk atas riba Khubayb, dia kata, inilah tawanan yang paling baik. Pernah aku tengok satu hari Khubayb makan buah anggur dalam keadaan tangannya kena ikat. Di Mekah tidak ada buah anggur pada ketika itu. Mari mana? Ini pelik. Maka dia tanya, wanita itu berkata, itu adalah rezeki yang diberikan kepada Khubayb. Mana Khubayb kata, rezeki aku ni. Jadi kata di syarah hadis ni, kata cerita Khubayb ini sepertilah cerita Maryam, Sayyidah Maryam. Kan waktu Maryam duduk dalam mihrab dia tu, macam-macam buah ada. Bila mari Zakaria tanya, anna laki hadza, mau ambil mana ni Maryam, pelik ni buah-buah ni, bukan musim dia ni. Qalat huwa min indillah, ini Allah Ta'ala hantar mari, mu jangan pelik. Jadi cerita Khubayb pun, keramat Khubayb, dia makan buah yang orang tak ada pada waktu itu. Subhanallah. Tamatlah cerita dengan wanita tadi. Sampailah masa orang Mekah nak bunuh Khubayb. Maka ketika orang-orang membawanya keluar dari tanah haram untuk membunuhnya di kawasan tanah halal. Jadi orang Mekah ni, saudara muslimin dan muslimat, kafir, tapi dia menghormati tanah haram, hormat kepada tanah haram. Dia tak bunuh orang di Mekah. Dia nak bunuh, dia bawa Khubayb keluar ke Tan'im. Tan'im ini 7 km daripada Mekah, daripada masjid. Maka dibawa keluar ke Tan'im. Lepas pada masjid sikit ada dulu orang duk cerita tempat pembunuhan Khubayb bin Adi, masih ada di situ. Bila dia nak bunuh, Khubayb kata, sebelum aku dibunuh aku nak minta sekejap, biarlah aku solat 2 rakaat. Mu boleh tunggu sekejap, aku nak solat. Lalu mereka membiarkannya solat 2 rakaat dan berdoa. Kata di Khubayb, demi Allah, jika bukan kerana khawatir mereka mengira bahawa aku takut, nescaya aku akan tambah lagi rakaat solat. Aku bimbang takut, dia kata Khubayb panjang solat tu, takut kena bunuh tu. Jadi dia ringkaskan solat supaya orang tak tuduh dia takut. Allahu Akbar. Wahai Allah, hitungkanlah jumlah mereka. Jadi akhirnya di tengah tu Khubayb berdoa. Tanda Khubayb ni, tanda doa dia ni, wallahi Allahumma ahsihim adada. Dia tak letak dalam, tengok dalam muka surat kita sebelah tu ada tempat doa tu, tanda dia. Ini cantik doa ni. Allahumma ahsihim adada
waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada. Jadi Khubayb doa kepada orang-orang zalim, dia kata apa? Ya Allah, wahai Allah, hitungkanlah jumlah mereka, kira belaka bawa jahat ni, dan bunuhlah mereka serentak, dan janganlah engkau tinggalkan seorang pun dari mereka. Ni bawa jahat ni jangan tinggal seorang pun, biar kena bunuh belaka. Jadi akan berlaku lah. Lepas tu Allah Ta'ala mari hantar mari berlaku peperangan. Kemudian beliau menyampaikan syair yang begitu menarik. Tanda syair ni, kata di Khubayb radhiyallahu anhu, falastu ubali hina uqtalu musliman. Pelajar-pelajar tak bagi baik, tengok dalam muka surat 514 tu. Falastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi zambin kana lillahi masra'i wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i. Allahu akbar. Tengok terjemahnya, aku tidak peduli dibunuh selagi aku sebagai seorang muslim. Aku tak kira lah aku dibunuh macam mana pun, dipancung, ditembak, dan dalam keadaan apapun kematianku pasti di jalan Allah. Allahu akbar. Ini semua adalah sebuah perjuangan di jalan Allah. Dia akan memberkati setiap anggota tubuh yang terpotong-potong. La ilaha illallah. Jadi Khubayb lepas dia salat, dia sempat lagi dia baca syair. Jadi pelajar-pelajar kena tanda syair ni, hati-hati. Kalau mu nak bersyair dengan syair ni jangan main-main. Tengok muka surat tu 515 tu. Falastu ubali hina uqtalu musliman. Aku tak peduli apa keadaan pun ketika aku dibunuh dalam keadaan aku orang Islam. Jadi kalau kita tak ada baris tu, taris takut, kita pergi baca lastu ubali hina aqtulu musliman. Ni berat. Aku tak peduli kalau aku bunuh orang Islam. Bunuh. Rumah sama, alif qaf ta lam. Aqtulu mana aku bunuh, uqtalu aku dibunuh. Yang naknya kita kena baca uqtalu musliman, jangan duk banyak. Baiklah. Dengan demikian Khubayb adalah orang pertama yang memberi contoh mengerjakan salat sebelum dibunuh bagi setiap muslim yang dibunuh secara perlahan. Yang ini bunuh secara sabran, maknanya bunuh cara inilah, bukan kata tembak daripada jauh dah, bunuh daripada dekat. Nabi SAW menceritakan kepada sahabatnya khabar tentang rombongan yang diutusnya pada waktu dibantai oleh musuh. Orang-orang Quraisy mengutus beberapa orang ketika mendengar bahawa Asim terbunuh untuk mengambil sesuatu darinya yang dikenali. Kerana Asim telah membunuh pemimpin mereka, maka Allah mengirimkan semacam awan seperti rombongan lebah yang melindungi Asim dari utusan tadi, dan mereka tidak kuasa untuk memotong sesuatu pun dari tubuhnya. Tengok ni, ingat tak ketua mereka nama apa? Asim bin Sabit, kan? Jadi Asim ni bila dia orang serah diri, dia tak serah, maka dia ditembak, dipanah, mati. Hak lain-lain pun lari, dan 3 orang sahabat Nabi ni menyerah diri. Jadi lepas pada peristiwa tersebut, apa jadi? Asim, puak Quraisy tak puas hati. Dia kata pergi cari di mana mayat Asim, bawa mari sini, kita nak tengok memang dia telah mati. Jadi bila puak kafir nak pergi cari mayat Asim, tiba-tiba apa jadi? Ni misla az-zullati minad dabr, nampak gelap macam lebah, duk tunggu mayat dia. Jadi puak kafir pergi tak berani dekat. Kalau pergi yang patut dia lebah ni. Akhir sekali dia curi, dia orang nak pergi ni, nak potong mayat Asim bin Sabit, nak kerak-kerak, nak ambil setengah balik Mekah, nak tunjukkan maknanya ni kita bunuh dia ni. Tapi Allah Ta'ala jaga mari dabar, mana macam lebah itu mari terbuai, duduk tunggu situ. Puak-puak ni pergi dekat mayat, tak berani nak kosek apa ni, pakah dia lebah. Jadi alhamdulillah, ini dikata di para ulama bahawa karamat kepada Asim bin Sabit, mayat dia orang yang tegas dalam perjuangan, mayat dia tak boleh diusik. Karamat kepada sahabat lain tadi, bila dia orang tak boleh nak ambil dia,
Khubayb bin Adi, orang tak boleh usik dia juga. Dia waktu dia kena tawan, makanan, waktu tak ada makanan dia ada makanan yang tidak ada pada waktu itu. Banyak lagi lah karamat lain. Qala An-Nawawi, tengok ni di akhir bab ini, wa fil babi ahaditsun katsiratun sabaqat fi mawadhi'iha. Pada bab ini banyak hadis sahih yang telah disebutkan pada bab-bab yang sebelumnya dalam kitab ini. Jadi Imam Nawawi kata bab karamat ni banyak lagi, aku sebut dah dalam bab lain. Di antaranya hadis seorang anak yang melindungi seorang rahib dan tukang sihir. Tengok ya, ingat ada hadis Ghulam, Wadak, setengah orang kata nama Wadak dia. Ghulam ni yang belajar sihir, tak boleh orang nak bunuh dia. Satu hadis Juraij, seorang ahli ibadat, ia orang pergi tuduh dia ni berzina kan, akhir sekali terdedah. Hadis orang yang terjebak, terlekat dalam gua, orang ni masuk dalam gua, kena tutup pintu gua, akhirnya dia bertawassul dengan amalan-amalan saleh yang mereka buat, maka gua terbuka. Hadis menceritakan seorang mendengar suara dari langit. Ingat tak, dia duduk berjalan ni, dengar suara dari langit, awan, hantar hujan ni ke kebun fulan. Dia hantar awan ni ke kebun fulan. Dia pun ikut awan tu pergi, sampai di kebun kan tu, turun hujan situ. Bila dia cek tengok, rupanya tuan kebun ni seorang yang pemurah, seorang yang baik, sehingga sampai peringkat malaikat arahkan supaya awan tu pergi ke situ. Subhanallah. Allah dan lain-lainnya. Demikianlah pula dalil dan bukti dalam bab ini sangatlah masyhur. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik. Imam Nawawi kata banyak lagi cerita-cerita dalam ni. Allahu Akbar. Jadi kalau dalam hadis ni pengajaran yang kita dapat, yang pertama sekali, jaminan orang kafir janganlah kita berani sangat. Jaminan orang kafir jangan duduk percaya sangat dengan dia, terutama sekali di dalam bab-bab yang berkait dengan orang, dengan agama kita. Allahu Akbar. Hadis yang terakhir dalam bab ini, wa ani ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ma sami'tu Umar radhiyallahu anhu yaqulu syai'in qattu inni la azunnuhu kadza illa kana kama yazun. Rawahul Bukhari. Ibnu Umar kata, aku tidak mendengar Umar berkata pada suatu apapun, aku kira begini, melainkan suatu itu seperti yang dia kira. Jadi sungguh. Mana kalau Umar tukar satu benda tu, insya-Allah benda tu akan jadi. Ini juga termasuk di kalangan apa ni? Di kalangan karamat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, tamatlah kita bab yang menyebut tentang karamatil awliya dalam kitab Riyadhus Salihin. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan yang seterusnya dalam kitab Al-Umuril Manhij Anha, iaitulah kitab yang menyebut hadis-hadis yang menyebut tentang perkara-perkara yang dilarang daripadanya. Ini penting sangat ni. Zaman kita sekarang ni larangan ni tak apa-apa nak jadi sangat. Hak Nabi larang itulah hak duk buat sangatnya. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita dapat khatamkan kitab larangan ini di dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.